Okay, baiklah. So, kita akan belajar torque on a coil. So, torque on a coil. Siapa ingat? Apa ke benda tu torque? Siapa ingat apa itu torque? Siapa ingat memang mantap lah. Chapter 8, chapter assignment korang. Torque ni apa benda? Siapa ingat? Something like resultant force on a pivot. Huh? Yes, they got pivot point and resultant force and etc. So dalam bahasa pasar, torque actually is a force that cause object to move in rotational motion. Okay, dia adalah force yang menyebabkan objek move in rotational motion. Contohnya macam gasing. Itulah. Itu adalah torque. Tetapi sekarang apa yang kita nak belajar adalah torque on a coil. Okay, torque on a coil. Jadi torque dia adalah force that cause coil to move in rotational motion. Okay, dia adalah satu force yang akan menyebabkan coil awak move in rotational motion. So your coil awak dia boleh jadi dalam bentuk bulatan and at the same time dia juga boleh jadi dalam bentuk rectangle. Okay, so coil awak tak semestinya bentuk bulat je tau. Doesn't mean it coil secara bentuk bulatan, sphere. It could be in rectangle. Segi empat panjang tak sama. Tak tahulah. Okay, so dia boleh jadi rectangle. So, formula untuk torque adalah Bina. So, magnetic field darab dengan current, darab dengan number of turns, darab dengan surface area sin theta. So, torque equals to Bina sin theta. Di mana N awak adalah number of turns. Okay. B awak adalah magnetic field. I adalah current. A adalah surface area of coil. Dan angle. So angle ni sangat-sangat penting. Dia adalah angle between magnetic field and normal to the plane. And normal to the plane. So ini sangat-sangat penting untuk angle. So dia adalah angle di antara magnetic field dan juga normal to the plane. So normal to the plane kita label dia sebagai N. Okay, apa yang Miss cuba masukkan adalah contohnya awak ada plane. Okay, awak ada plane lah. So ini adalah plane awak. And then kita tahu normal dia always perpendicular. Dia akan always perpendicular to the plane. Normal kita dia akan always perpendicular to the plane. Okay, ini contoh normal kita. So 90 degree. So ini adalah normal kita. Okay, what if sekarang magnetic field masuk? Okay, akan ada magnetic field. So untuk chapter ni Miss akan lukis magnetic field dia ke kanan. Okay, ini adalah magnetic field dia. So bila normal awak ke atas, okay, dan magnetic field awak ke kanan, maksudnya angle antara magnetic field dan normal awak adalah 90 degree. Okay, Miss ulang. So sekarang awak akan ada plane. Plane itu dia akan ada normal. So awak ingat balik, normal tu lebih kurang macam normal force. When you have a surface, lepas tu dia akan, normal dia adalah perpendicular to the surface. So untuk kes ini sama juga. So kalau magnetic field awak ke kanan dan normal awak ke atas, and then awak punya angle between normal and magnetic field adalah 90 degree. Okay, boleh? Okay, Miss bagi contoh lagi satu untuk angle. Miss bagi contoh lagi untuk angle. Okay, Miss nak tanyalah. Okay, let's say ini plane Miss. Okay, Miss lukis tebal sikit ya. Okay, contoh ini plane Miss. Alright. So 90 degree Miss adalah macam ni. So ini adalah normal of my plane. Okay, ini adalah normal untuk plane Miss. So normal plane Miss adalah 90 degree.
Okay, for example, sekarang akan ada magnetic field ke kanan. So this is your magnetic field. So this is your magnetic field. Magnetic field awak. Jadi kita angle dia untuk soalan ni dia adalah mesti between normal and magnetic field. So angle antara normal dengan magnetic field, ini normal, ini magnetic field. Jadi inilah angle awak. Okay, inilah angle awak. Okay, boleh? So remember, angle dia mestilah antara normal dan magnetic field. Okay, Miss draw lagi untuk korang. Kalau korang confuse angle antara normal dan magnetic field. Okay, contohnya awak ada angle macam mana? Macam ni pula. Sama je. Okay, and then kita tahu ini adalah normal force dia. Okay, so normal force dia adalah 90 degree to the plane. 90 degree to the plane. Sekarang awak akan ada magnetic field masuk. So this is your magnetic field. Dan Miss dah kata dah, angle dia mestilah di antara normal dengan magnetic field. Jadi inilah awak punya angle. Okay, boleh? Kids, okay ke? Boleh faham tak angle between normal dengan magnetic field macam mana? Boleh. Boleh, baiklah. Okay, yang lain? So kalau boleh, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak boleh, tekan nombor 2. Miss explain lagi angle. Alright, okay, that's great. Okay, nampak macam semua okay? So, kalau semua okay, Miss akan teruskan ya. Dengan explain briefly. Okay, sekarang Miss akan, the next learning outcome adalah awak kena explain briefly the working principle of a moving coil in a galvanometer. Actually, dalam galvanometer, okay, ingat tak hari tu Miss pernah ajar potentiometer. So, potentiometer tu ada galvanometer. So, galvanometer ni, dia adalah untuk measure current. Ya Allah, lupa. So, dia adalah untuk measure current. Measure current. It's an instrument lah. It's an instrument to measure current. Okay, dalam galvanometer ini, dia akan ada moving coil. Okay, dia akan ada moving coil. So, contohnya Miss akan buatlah North Pole dengan South Pole. So, ini adalah North Pole Miss dan ini adalah South Pole Miss. Okay, Miss tak akan guna coil dia sebagai bulat sebab Miss rasa susah nak nampak. So, Miss akan guna coil dia sebagai rectangle. Okay, contohnya Miss akan ada current macam ni. So, current keluar and then current ke kanan, current ke atas dan current akan ke kiri. And then Miss akan ada magnetic field. So, ini magnetic field Miss lah, B Miss. So, kita tahu magnetic field akan keluar daripada North Pole ke South Pole. Okay, sekarang apa yang kita akan belajar? Kita nak belajar bagaimana coil boleh rotate. Okay, bagaimana rectangle coil ini boleh rotate. So, kita dalam galvanometer Miss akan ada moving coil. So, moving coil ini akan rotate lah dalam galvanometer. Okay, kenapa kita perlukan moving coil ini dalam galvanometer? Okay, kita perlukan dia sebab first, kita nak baca current kita. Jadi contohnya kita nak baca current kita sampai 2 ampere. Kalau kita tak ada moving coil ini, dia macam tak tahu nak stop awak punya pointer needle awak yang jarum dalam galvanometer tu tak tahu nak stop tak mana. Second, dah lah tak tahu nak stop tak mana. Lepas tu dia tak boleh nak return back balik ke zero. Sebab itu kita perlukan moving coil galvanometer ini. Okay. So, bila current to flow through the coil, the magnetic field exert a torque on the coil akan diberi dengan formula ni lah. Torque equals to bina sin theta. Okay, tapi sebelum tu kita kena tahu macam mana dia boleh bergerak. Okay, macam mana coil ini boleh rotate. Okay, so Miss tengok ramai tak live dah baru Miss boleh tunjuk video. Okay, sekarang Miss akan tunjuk video macam mana coil rotate. Alright, okay, so now we have a magnet. This is our North Pole.
Alright, okay, so now we have a magnet. This is our north pole, this is our south pole. Okay, so kita ada magnetic field line daripada north masuk kepada south. Dan kita masukkan satu rectangular coil. Okay, dia ada rectangular coil ke dalam magnetic field tu. Okay, lepas tu dalam rectangular coil ini ada current yang pass through. Okay, that is current yang pass through. So current dia kat sini keluar, kat sini. So this is the direction of current lah. So kita nak tengok what happens to the force acting on the rectangular coil. So kat sini current dia sebenarnya sedang keluar. So bila current keluar, okay, current keluar macam ni, kita keluar, magnetic field kita ke kanan. Okay, current kita keluar macam ni, magnetic field kita ke kanan. So kita akan dapat force kita ke atas. Okay, current keluar, magnetic field ke kanan. So force kita akan ke atas dekat sini. Okay, so dekat belah sini force kita ke atas. Okay, and then if you see this part of the wire, okay, this part of the wire dia parallel dengan magnetic field. So bila dia parallel dengan magnetic field, dia tak akan experience any force lah sebab theta kita equals to 0. Okay, lepas tu kita tengok yang current kat belah sini pula. Current kat belah sini dia into. Okay, so dia into. So bila dia into, okay, kita letak tangan kita macam ni into dan magnetic field kita ke kanan. So force kita akan ke bawah. Okay, current kita into, magnetic field kita ke kanan dan force kita ke bawah. So sekarang kita ada force upwards dengan force downwards. So bila kita ada satu force yang upwards, satu force yang downwards, dia ibarat dia macam ni lah. So satu force ke atas, satu force tolak dia ke atas, satu force tolak dia ke bawah. So the coil will rotate. Okay, boleh faham ke? Ke nak Miss ulang balik lagi sekali video ni? Kau okay? Okay. Ulang balik Miss. Ulang balik Miss. Okay, baiklah. Miss tak ulang balik kot. Miss buka kamera kot. Miss tunjuk korang. Okay, so ceritanya sekarang macam ni. Korang akan anggap phone Miss macam rotating coil kan? Rotating coil. Okay, so first korang tengok. Satu akan ada current yang keluar. So dia akan ada current yang keluar. And then korang akan anggap magnetic field akan ke kanan Magnetic field korang akan selalu ke kanan. So sekarang current yang keluar. Okay, letaklah korang punya tangan. Okay, korang letak Macam mana aku letak Kejap. Okay, so ini adalah korang punya tangan. So nampak tak current keluar? Okay, current keluar. So magnetic field dia ke arah mana Miss cakap? Ke kanan. So bila ke kanan, awak punya force ke mana? Dia adalah ke atas. Okay, Fira okay tak Fira? Fira? Okay, baiklah. Lagi satu adalah bila current awak masuk. Okay, current masuk. So current awak masuk. Tetapi kita tahu bila masuk, tapi dia punya magnetic field adalah ke kanan. So bila dia masuk, and then dia ke kanan. So Miss dah Miss punya finger ke kanan. Jadi Miss punya force adalah ke bawah. Okay, boleh ke guys? Boleh Miss. Boleh, Faham baiklah. Miss. Dah faham Okay, so Miss saya ulang balik video. So macam itulah Miss dapat force ke atas dan ke bawah. So apa yang kita nak cari sebenarnya adalah force dia. Okay, hanyalah force dia. So yang ini satu force dia ke atas, satu lagi force dia ke bawah. Disebabkan bila satu force ke atas dan satu ke bawah, dia boleh buat rotating. Dia boleh rotate. Jadi awak boleh buat satu conclusion. The magnetic force acts on each other, on each coil in the opposite direction, causing the coil to rotate. Disebabkanlah dia punya force itu opposite direction, dia lah yang menyebabkan coil itu rotate, causing the coil to rotate. Okay, boleh? Okay, lepas tu kan sebenarnya torque ni kan dia ada torque. Torque ni juga dia akan di oppose. Torque is opposed by a spring. Miss tak tahulah springnya macam mana dalam galvanometer. Miss rasa springnya something like this lah kot. So dia akan ada spring tau. Dia akan ada spring. Spring ni kan spring. Spring ni pun ada torque juga. So spring ni dia juga akan ada torque. Okay. So torque spring kita akan tulis dia sebagai TS. Torque S, tau S. So torque ni dia ada spring. So maksudnya spring ni dekat mana? In galvanometer. Dalam galvanometer awak. And apakah fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk balance the torque in coil. Untuk balancekan torque dalam coil. Balance the torque in coil.
So formula dia adalah torque of the spring equals to K theta. So K kita adalah torsional constant. So awak tak perlu risau dalam soalan dia memang akan bagi torsional constant tu apa. Dan theta dia adalah rotational angle. Okay, berapa banyak dia rotate, rotational angle. Tetapi rotational angle ni unit dia adalah dalam radian. Rotational angle of the coil. Okay, unit dia wajib dalam radian. Ingat lagi tak macam nak tukar degree kepada radian? Okay, tu pergi belajar balik chapter 6. Sem lepas. So literally, coil dengan pointer tu akan rotate only to the point where the spring top balance the top. Maksudnya bila dia balance ni, dia stop. Dia stop lah. Dia stop. Due to the magnetic field. So literally kan macam Miss cakap tadi, kalau awak tak ada dalam galvanometer ni, kalau tak ada torque dengan spring of the top ni, awak punya needle, pointer needle awak tu tak tahu nak berhenti kat mana, kat 2 ampere ke, 3 ampere ke, 4 ampere ke, tak tahu dia nak berhenti tang mana. Tapi bila dia dah ada spring torque ni dan juga torque ni, dia akan balancekan dia. So bila dia dah balancekan dia, dia tahulah pointer tu nak stop dekat mana. So pointer ni adalah yang dekat at the galvanometer tu. Okay, korang tahu tak Miss Dok cakap pointer apa ni? Galvanometer. Okay, pointer ni. Okay, contohnya lah ni Miss punya galvanometer lah. Ni kan dia ada 1, 2, 3, 4. Ni pointer. Pointer tu yang needle dia tu. Itulah kita panggil pointer. So you guys don't have to worry much. Dia tak akan minta yang lebih-lebih pun. Dia akan minta korang kira je. So kita tahu torque dia akan sama dengan spring torque dan kita akan pakai formula bina sin theta sama dengan K theta. So kita punya angle ni kita akan ambil 90 degree. Jadi dia akan jadi 1. And then kita nak cari current kalau dia akan jadi K theta divided by NAB. So kalau kita nak cari current dia, dia adalah K theta divided by NAB. Itu sahaja. Kan macam Miss cakap, kita galvanometer ni dia adalah untuk measure current. So that's all. Yang ni korang tak payah tahu lebih-lebih pun. Tahu sikit je pun dah cukup dah. Cuba korang kena tahu direction of the force in the coil sahaja. Dan formula-formula ini, 3 formula ini. Okay, boleh guys? Okay, sikit lagi. We're almost done. Miss K tu apa ya Miss? Torsional constant. Okay, tulisan Miss tak cantik. Okay, Miss bagi cantik balik sikit. Dia adalah torsional constant. So, torsional constant ni dia lebih kurang satu constant je. Contohnya kalau kita ada F equals to Kx, K tu spring constant kan. Yang ini torsional constant. So, awak jangan risau. Nilai dia akan diberi dalam soalan. Okay, once you guys are done, siapa yang dah siap boleh try example 7. Sikit je lagi. Penat? Mesti penat. Okay, setelah habis Salim bagi tahu Miss tau. Okay, to those who are done, try example 7.
Jeffy dah habis salin? Dah Miss. Dah, okay. Sira dah habis salin Sira? Okey dah. Okay dah. Adi dah habis salin Adi? Okay, Miss. Dah, okay baiklah. Dah kalau Miss teruskan. So next one, soalan dia cakap a rectangular coil. Tengok dia pakai rectangular coil tau. So dia dah bagi dah 10 times 4. So ini sebenarnya adalah area dia. So area dia Miss akan tukar unit. So Miss akan buat 10 times 10 to power of negative 2 darab dengan 4 times 10 to power of negative 2. In a galvanometer has a 50 turns. So number of turns dia adalah 50 dan magnetic flux density dia adalah 5 times 10 to power of negative 2. Dan dia bagi tahu resistance of the coil is 40 ohm resistance dia dan dia punya potential difference adalah 12 volt. Is applied across the galvanometer. Calculate the maximum torque on the coil. So dia minta maximum torque. So bila dia cakap maximum torque, maximum right, korang punya angle adalah 90 degree. So pakai je lah formula torque. Kita tahu torque equals to bina sin theta. So di mana magnetic field awak adalah 5 times 10 to power of negative 2. Current awak, maksudnya cari current. Cari current. Kita cuma ada V dengan R. Anyone? VAR. Okay, mantap. Tepat sekali. Thank you. V equals to IR. So di mana V awak adalah 12. Current kita nak cari 40 ohm resistance awak. So your current you will get 0.3 ampere. And number of turns awak adalah 50. Area awak adalah 10 times 10 to power of negative 2 darab dengan 4 times 10 to power of negative 2. Maximum torque adalah 90 degree. So awak akan dapat torque awak 3 times 10 to power of negative 3 Newton meter. Okay, boleh? Senang je kan? Okay guys, last part, Miss Janji. 4.7, application of motion of charged particle. Okay, so the next part is kita akan masuk the last part of chapter 4 iaitu application of motion of charged particle. Okay, application of motion of charged particle. So sekarang kita akan explain motion of a moving charged particle dalam magnetic field dan juga electric field. Okay, menarik. Sekarang awak akan ada dua-dua field, electric field dan juga magnetic field. Okay, kita recap sikit chapter 1, alang-alang nak UPS petang ini. So chapter 1, awak ingat tak? Awak akan ada dua plates. Okay, you will have two plates. So whether you will have two plates, positive and negative plate. Tetapi dalam chapter 1, kita cuma belajar satu field sahaja. Dia akan ada electric field. Electric field dia akan keluar daripada positif ke negatif. Alright, electric field dia akan keluar daripada positif ke negatif. So this is your electric field. Okay, contohnya kalau Miss ada positive charge masuk. So contoh kalau Miss ada positive charge masuk kan, dia akan attracted kat mana? Dekat negative plate ke dekat positive plate? Anyone? Negative plate. Very good. So dia akan attracted to negative plate. Okay, dia akan jatuh ke negative plate. Dia akan deflect to negative plate. Okay, sekarang things are getting interesting. Tak maulah belajar setakat electric field. Kita masukkan sekali magnetic field. Sekarang awak akan ada dua field. Satu adalah electric field yang warna kuning ni dan yang lagi satu awak akan ada magnetic field. Okay, awak ada dua field. Okay, sekarang so bila charge awak masuk, okay, awak tengok charge awak adalah positive charge. So bila dia positive charge, dia akan attracted to negative plate. So bila dia attracted, sekejap guys.
Okay, sorry. So, contohnya, kita tahu dia akan attracted sebab dia positive charge. Jadi, dia akan attracted to negative plate lah. Okay, so bila dia attracted to negative plate, dia akan ada electrostatic force. So, nampak tak dia ada Fe? Fe ini adalah electrostatic force. Okay, so electrostatic force. Dia ada attractive force. Attractive force dia adalah electrostatic force. Okay, now itu untuk electrostatic force. Bila kita kaitkan dia dengan electric field. Okay, sekarang kita tengok magnetic field. So, kita tahu velocity dia adalah ke kanan. Okay, so velocity dia adalah ke kanan. Okay, so semua orang letak jari awak ke kanan. Jari jemari awak ke kanan. So, awak akan letak jari jemari awak macam ni lah. Okay, and then kita tahu X. Bila X, dia adalah into the pitch. So, bila into the pitch, awak punya tangan akan curl masuk ke dalam. Jadi, force awak adalah ke atas. Ini adalah awak punya magnetic force. So, bila dia ada dua-dua force, dia ada electrostatic force dan juga magnetic force. Bila dia masuk je dalam magnetic field and electric field ni, dia tak akan deflect ke bawah. Dia akan terus straight je macam tu. Sebab apa? Sebab dia ada magnetic force and electrostatic force yang akan balancekan dia. Itu je cerita dia. So, bila charge awak continue to move in the same direction, straight line with the same speed. Sebab apa? Sebab dia ada electrostatic force ke bawah dan dia electrostatic force ni lah yang akan balancekan magnetic force awak yang ke atas. Sebab itu bila dia masuk, dia tak akan jatuh ke negative plate. Tetapi bila dia ada electric field sahaja, dia akan jatuh ke negative plate. Bila dia ada electric field dan magnetic field, dia akan move straight line. Okay, dia akan move in a straight line. Dia tak akan jatuh ke mana-mana. Sebab apa? Sebab dia ada dua-dua force. Magnetic force ke atas, electrostatic force ke bawah, dia dibalancekan. Okay, boleh guys? Okay. Kids, are you guys okay ke korang tak faham apa Miss explain? Faham ke tidak anak-anak? Faham, Miss. Okay, terima kasih Syafiq. Okay, Syafiq faham. Okay, Miss boleh teruskan. Girls faham tak girls? Hafizah faham tak Hafizah? Hafizah? Okay Miss, okay baiklah. Okay, so the next one adalah use velocity. Kita akan pakai equation ni. Velocity akan sama dengan electric field bahagi dengan magnetic field. Okay, kita kan tahu electric field, formula dia adalah electrostatic force bahagi dengan charge. Okay, saya kalau nak UPS, jangan lupa ini adalah chapter 1 punya equation, electric field bersamaan dengan force bahagi charge. Dan kita tahu magnetic field untuk charge adalah, okay, ini kita tahu. So kan dia balance. So bila dia balance, dia akan samalah. Maksudnya electrostatic force sama dengan magnetic force. Okay, electrostatic force, equation dia Miss akan dapat daripada sini lah. So bila Miss rearrange, Miss akan dapat F equals to Q darab dengan E. So Q darab dengan E equals to QVB sin theta. So di mana Miss boleh potong Q Miss dan Q Miss dan sin theta Miss sebab theta equals to 90 degree dan sin theta akan sin 90 degree akan sama dengan 1. Therefore V Miss adalah E over P. Di mana V adalah velocity meter per second
And then E adalah electric field, Newton per coulomb, dan B adalah magnetic field. Di mana unit dia Tesla ataupun Weber per meter square. Okay, ini adalah use velocity in a velocity selector. Okay, once you guys are done, you may try example 8. Example 8 dia adalah soalan top. Dia nak test awak pasal angle dia. Okay, boleh Mus teruskan? Boleh. Okay, baiklah. So, Miss akan teruskan. Kesian Alif. Dia sakit tekak, dia yang banyak jawab Miss hari ni. Okay, next one adalah 50 turns. Okay, awak ada a 50 turns rectangular coil with side 10 cm darat dengan 20 cm. So, this is the number of turns and this is the area. Okay, untuk area ini, awak tukar dia dulu kepada dalam meter. So, area dia adalah 10 times 10 to power of negative 2 darat dengan 20 times 10 to power of negative 2. So, Miss tukar dia kepada meter. So, awak akan dapat 0.02 meter square. Okay, so rectangular coil ini, dia akan place vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 2.5 Tesla. Ini adalah magnetic field dia. So kalau current flow in the coil is 7.3 ampere, this is the current. Determine the torque acting on the coil when the plane of the coil is perpendicular to the field. Okay, sekarang Miss akan buat satu benda je. Miss akan buat magnetic field Miss akan ke kanan. Okay, my magnetic field will be to the right. Okay, sekarang bila dia cakap plane. Plane means yang perpendicular to the field. Okay, so ni adalah plane means So this is my plane. Plane means akan perpendicular to the field. So nampak tak? Plane dengan magnetic field means adalah perpendicular. Dan normal. Normal means ini adalah normal means. Normal means adalah ke kanan. Normal means pun juga boleh jadi ke kiri. Tapi Miss ambil ke kanan je lah, malas nak fikir ke kiri. So dia adalah ke kanan. Okay, settle. Sekarang dia minta apa? Dia minta awak cari torque. Dan kita tahu torque formula dia adalah B6 sin theta. So B kita adalah 2.5. Current kita adalah 7.3. Number of turn 50. Area Miss dah cari 0.02. Okay kids, angle dia berapa? Apakah angle antara magnetic field dan juga normal force? Anyone? Berapakah angle magnetic field Miss dengan normal force? 90 degree. Okay, very good. Okay, kejap. Okay, Miss ulang. Semua orang type dekat chat box. Semua orang type dekat chat box. Okay, magnetic field Miss ke kanan, normal Miss ke kanan. Jadi, berapakah angle antara normal Miss dan juga magnetic field Miss? Okay, yang lain? Yes, Yitian. Dia adalah 0 degree. So, awak akan dapat jawapan dia 0 Newton meter. Okay. Miss bagi test lagi satu. Okay, Miss bagi So, contohnya kalau ada yang nak lawan dengan Miss, nak cakap kenapa buat normal ke kanan? Kenapa normal tak boleh ke kiri? Boleh je. So, normal juga boleh ke kiri. So, contoh bila normal ke kiri dan awak punya magnetic field ke kanan. Miss nak tanya berapa angle ni? Angle ni berapa? 180 degree. Okay, cuba tekan kalkulator bagi tahu dekat Miss. Sin 180 sama dengan berapa? Akan sama dengan? Sin 180 degree akan sama dengan 0, betul tak?
Misalnya matematik ke? I don't think so kot. Check jap, sin 180 dah sama dengan berapa? Calculator tak ada. Kosong. Kosong. Sama je. So Kosong. boleh je. Awak nak decide normal ke kanan boleh, ke kiri pun boleh. No problem at all. Okay, itu A. Kita buat B pula So B dia cakap apa? Plane awak parallel to the field. Okay. Miss dah cakap dah, Miss akan buat magnetic field Miss selalu ke kanan. Senang, tak usah pening-pening. Okay, selalu ke kanan. Sekarang plane awak. Okay, plane awak adalah parallel. Okay, awak akan letak dia secara parallel dengan magnetic field. Bila parallel, maksudnya selari lah. Selari. Dan Miss tahu normal Miss akan ke atas. Okay, sekarang Miss nak tahu angle between normal Miss dan juga magnetic field berapa? Okay, tulis dekat chat box. Normal Miss ke atas, magnetic field Miss ke kanan. Berapa angle Miss? Oh, mantap. Very good. Angle Miss adalah 90 degree. So, sama juga awak pakai bina sin theta. So, B awak adalah 2.5, current 7.3, number of turn 50, area 0.02 dan sin 90 degree. So, awak akan dapatlah torque awak 18.25 Newton meter. Okay, boleh? Okay, itu untuk B. Okay, so sekarang ini yang menarik. Ini yang paling menarik C. Yang lain tu AB tu simple je. C ni yang paling menarik. Sekarang awak akan letak plane awak 75 degree to the field. 75 degree to the field. Okay, ini untuk C So sekarang Miss akan buat field ke kanan. Okay, Miss akan buat field ke kanan. Kalau field ni tak payah lukis banyak pun tak apa. Alright, sekarang Miss punya plane adalah 75 degree to the magnetic field. Okay, dia adalah 75 degree dengan magnetic field. Allah, okay, bolehlah, reda lah. So maksudnya jarak antara, angle antara Miss punya magnetic field dengan plane adalah 75 degree. Okay, dia adalah 75 degree. Sekarang Miss tahu normal Miss, this is my normal. So normal Miss adalah 90 degree. So ini adalah 90 degree. Jadi Miss nak tanya korang, angle antara magnetic field Miss dengan normal Miss berapa? Berapakah angle dia? Very good. Yang lain? Cuba teka. Yes, dia adalah 15 sebab dia adalah 90 degree tolak 75 degree equals to 15 degree. So angle dekat sini sahaja adalah 15 degree. Dan ini adalah awak punya 90 degree. So angle dia adalah 15 degree. Siapa tak faham nak Miss draw balik? Ke korang okey? Ada yang nak Miss draw balik? Siapa tak faham? 1. Okay, semua okay? So awak akan dapat 4.72 Newton meter. Okay, boleh ke? Ush, lama ni hari ni kelas. Okay, boleh. Okay, yang lain okay? Daniel Ramli, buat apa? Daniel Ramli? Tidur Tak sangka Miss boleh baca storybook malam-malam kot macam ni. Korang tidur. Aiman Hakimi okey Aiman? Okay, Miss. Okey, mantap Aiman ada. Okay, so itu adalah untuk example 8. So Miss ulang balik Contohnya dia cakap awak ada magnetic field. And then awak letak plane awak 95 degree to the magnetic field. So maksudnya ini adalah awak punya 75 degree. Dan kita nak cari apa? Angle antara normal dengan magnetic field. So kita tahu normal kita ni adalah 90 degree. Ni 90 degree ni. So angle dekat sini antara normal dengan magnetic field kita akan ambil 90 degree tolak dengan 75 degree. So dapatlah 15 degree.
Itu sahaja. Okay, boleh? Okay, yang ini Miss laju-laju je. Miss laju-laju je. Tak Miss pun tak larat dah ni. So, an electron, dia akan ada kinetic energy of 8 times 10 to power of negative 16 joule. Ini adalah kinetic energy dia. So, dia akan passes perpendicular through a magnetic field. So, ini adalah B dia. Okay. It is found to follow a circular path. Okay, baiklah. Dia akan buat circular motion pula. So, dia minta kita cari radius of the circular path. Kita dah tahu dah, kalau radius of the circular path, kita kena buat yang ini juga. Magnetic force akan sama dengan centripetal force. So, QVB sin theta akan sama dengan mv squared over r. So, sin theta boleh potong, V boleh potong. So, awak akan tinggal dengan QB equals to mv over r. Jadi, R awak adalah mv over QB. Di mana mass of electron awak adalah 9.11 times 10 to power of negative 31. Dan velocity awak tak tahu, okay, tak apa, hold dulu. Charge awak akan jadi, dia tak bagilah soalan, so mesti akan bagi korang. So dia adalah 1.6 times 10 to power of negative 19. And magnetic field awak adalah 0.40 times 10 to power of negative 3. Okay, macam mana Miss nak cari V, Miss? Anyone ada idea tak? Macam mana Miss nak cari velocity, Miss? Nak pakai apa? Apa formula untuk kinetic energy? Anyone? Half mv squared. Okay, thank you Fong. Correct. So half mv squared. So kinetic energy adalah 8 times 10 to power of negative 16. Half mass Miss adalah 9.11 times 10 to power of negative 31 V squared. So Miss akan dapat V Miss sebanyak 4.19 times 10 to power of 7 meter per second. So ini adalah 4.19 times 10 to power of 7. So tekan calculator, radius awak adalah 0.596 meter. That's all. Okay, lepas tu dia minta apa pula? Dia minta time required for the electron to complete one revolution. So maksud one revolution adalah one oscillation. So dia minta period. So untuk period, boleh je. Okay, so untuk period adalah awak tahu V equals to R omega. Dan omega equals to 2 pi over period. Jadi dia akan jadi substitute dia 2 pi over period. Jadi period awak adalah 2 pi R over V. So 2 pi, radius 0.596 dan velocity awak adalah 4.19 times 10 to the power of 7. So period yang awak akan dapat 8.94 times 10 to the power of negative 8 second. Okay, settle. Miss dah habis chapter 4. Thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Kejap, jangan. Oh, sorry guys. Macam penat tiba-tiba. Okay, tolong isi exit ticket boleh? And all the best for your UPS. Semua orang jawab tau UPS kalau boleh. Okay. Okay. Thank you so much everyone. Sorry ya, Miss ambil 2 jam, betul-betul 2 jam. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum and all the best for your UPS. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Bye-bye. Thank you, Miss. Welcome. Alright, semua orang wajib isi attendance Miss tak larat tau. Kelas korang ni problem betul isi attendance. Saya nak marah-marah bila tengok attendance tu. Okay, dan membebel. Thank you, Miss. Okay, welcome. Andi, buat apa tu? Andi tidur lagi ke? Andi. Daniel. Nak kena dengan Miss kan korang ni. Daniel Ramli.